Assalamualaikum. Okey, sekarang cikgu nak sambung bincang apa yang awak dah lukis sebelum ni. Okey, kita sambung dengan kes 2. Macam biasalah, cikgu suka rule 1 dan rule 3. So, step untuk melukis rule 1 ialah parallel sehingga kena kanta. Kemudian terbias masuk F. Okey. Seterusnya dari objek masuk kepada central, pusat optik. Okey, sepatutnya persilangan awak berada di sinilah. Kalau awak lukis betul-betul. Okey. Jadi apa? Okey, selepas melukis kena buat anak panah, sinar 7 dan sinar yang terbias. Okey, persilangan sinar terbias ni kita kena buat satu garis tegak lah daripada paksi utama. Okey, garis tegak. Okey, kan cikgu cakap tadi kaki objek sentuh paksi utama. Jadi kat sini image, di sini kakinya. Okey, so mana kepala dia? So kepala dia ke arah bawah lah. Jadi kita buat kepala image. Jadi kena hurailah ciri image. So apa ciri-ciri image? Okey, kalau awak tengok tinggi image ni 2 kotak sama dengan tinggi objek. Maka image yang terbentuk ialah sama saiz. Okey. Seterusnya objek tegak ke atas tetapi image yang terhasil adalah songsang. Okay, apa lagi satu ciri? Image terbentuk di belakang kanta. Buat perangai dah. Kesa ni. Okay, image terbentuk di belakang kanta. Kalau image terbentuk di belakang kanta, cirinya adalah nyata. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kes 3. Okey. Tengok ni U berada di antara F dan 2F. So betul lah kedudukan U ni berada di antara F dan 2F. Jadi kita buat dulu satu garis. Satu garis yang parallel. Okey, garis parallel pergi ke kanta, kemudian masuk F. Memang tak bagus guna pen ni, so I have to delete. Okey. Parallel tangga kanta. Okey. Kemudian masuk F. Okey, seterusnya dari objek masuk ke titik tengah kanta. Okey, maka kita dapati ada persilangan dekat sini. Okey, so persilangan kita lukislah objek. Okey. Didapati image adalah lebih besar daripada objek. So image adalah lebih besar. Image adalah lebih besar. Songsang.
Okey, menulis saya cuba guna pen. Okey, lagi. Sebab dia terbentuk di belakang kanta, dia adalah nyata. Okey. Seterusnya untuk kes 4. Okey, U berada di F lah. Okey, untuk kes 4 sama juga parallel masuk kepada F. Okey. Kemudian masuk kepada awak akan didapati bahawa garis selari akan terhasil. Jadi tidak berlaku persilangan di belakang kanta. Jadi imej kita terbentuk di infinity. Okey, ni imej kita lah, terbentuk di infinity. Okey, kita lukis imej lah. Okey. Kenapa terbentuk di infinity? Kita percaya bahawa cahaya yang terbias secara selari ini akan bertindih juga di suatu titik pada infinity. Okey, jadi kita teranglah ciri-ciri imej. So, imej terbentuk di depan kanta. So, bila imej terbentuk di depan kanta, dia adalah maya. Okey, seterusnya nampak tak objek ni? Kaki dan kepala ke atas tegak lah. Imej pula kaki dan kepala tegak sama dengan objek. Jadi imej adalah tegak. Imej juga didapati lebih besar ataupun membesar. Lebih besar. Okey, seterusnya untuk kes 5. Okey, untuk kes 5, nampak ni. Nampak tak? U kita ukur daripada garis tengah kanta dengan kedudukan objek lah ni U. So, didapati U lebih pendek daripada F. Sebab itulah ditulis U lebih kecil daripada F. Okey, so kita kena melukis. Okey, sama juga buat garis parallel, langgar kanta, kemudian terbias masuk titik fokus. Kemudian daripada objek masuk titik tengah kanta. Okey, daripada kepala masuk titik tengah kanta. Okey. Jika cahaya yang terbias tidak bersilang di belakang kanta, kita kena buat unjuran sinar yang terbias sehingga bersilang. Kita carilah persilangan dia kat mana. Okey. Okey, dapati garis bersilang kat sini. Okey, dah jumpa titik persilangan. Cikgu cakap buat apa? Buat garis lurus menegak. Okey, buat garis lurus menegak. Lukislah garis lurus-lurus. Sebab cikgu ni lukis pakai mouse je. Okey, garis yang tegak. Okey, cikgu cakap tadi ni kaki objek. So, ini kaki imej. Jadi, kepalanya macam mana? Ke atas. Okey, nyatakan ciri imej. Apa ciri imej kita? Okey, sama tegak sebab dua-dua kepala ke atas. So, adalah tegak. Oh, salah je. Okey, imejnya adalah tegak. Okey, terbentuk di hadapan kanta. Hadapan kanta apa? Maya. Okey, sebab dia membesar. Membesarlah. Okey, membesar.
Okey, tadi lupa ada satu tambahan kat sini. Okey, image terbentuk di infinity. So, tulislah infinity. Okey, sekian saja. Awak boleh tulis kesimpulanlah kat sini. Awak tulis kesimpulan. Nanti awak boleh banding. Boleh bandingkanlah ciri-ciri image yang terhasil. Okey, itu saja untuk image kanta cembung. Nanti kita akan sambung melukis image kanta cekung. Sekian, terima kasih.